Test, test, 1, 2, 3. Mr. Okay, Nai tak dengar. Assalamualaikum dan selamat malam. Boleh dengar suara saya? Test, 1, 2, 3. Boleh, boleh. Okay, boleh ya. Okey, okey. Okay, jadi untuk sesi seterusnya, Market Outlook bersama dengan saya bagi edisi 30 hari bulan Oktober tahun 2023 lah. Okay, jadi apa yang kita akan buat dalam Market Outlook pada malam ni, yang pertama sekali kita akan bincangkan tentang fundamental analysis, which is kita akan go through dahulu kalender ekonomi untuk minggu ini untuk kita lihat apakah uh, berita-berita penting yang terdapat untuk minggu ini. Apakah highlight-highlight penting? Kalau kita lihat dekat sini, sekali overview banyaklah tanda-tanda merah untuk high impact punya news pada minggu ini. Kemudian barulah kita akan bincangkan tentang technical analysis untuk review pergerakan harga emas dalam chart lah. Uh, Analisis kita terhadap harga emas ni, adakah harga emas ni akan membuat penurunan ataupun akan meneruskan kenaikan dia, berdasarkan pergerakan dalam chart. Saya mulakan dulu pada malam ni dengan fundamental analysis. Yang pertama sekali fundamental analysis pada malam ni kita tengok dahulu untuk kalender ekonomi. Kalau you tengok dekat sini, kalender ekonomi macam biasa kita pakai Forex Factory lah. Which is dalam Forex Factory ni dia ada satu bahagian section yang mana dia sediakan kalender ekonomi untuk kita. Apa pentingnya kalender ekonomi dalam fundamental analysis ni? Fundamental analysis ni kita tahulah yang mana dia adalah satu analisis yang berkaitan dengan yang pertama sekali kita nak tahu tentang berita ekonomi. Yang kedua, data ekonomi, dan juga yang ketiga, kita nak tahu tentang sentimen ekonomi, which is kita nak tahu apakah keadaan ekonomi sekarang ini baik untuk pergerakan harga emas ataupun tidak menyebelahi pergerakan harga emas lah, tidak menyokong kepada kenaikan harga emas. Itu adalah fundamental analysis. Yang pada fundamental analysis, kalau kita bincangkan tentang ekonomi, kita mesti ada target market yang kita bincangkan, iaitu kita bincangkan tentang pasaran USD ataupun mata wang US dollar. Test, test, 1, 2, 3. Boleh dengar tak suara saya? Test, 1, 2, 3. Okey, okey. Boleh saya sambung balik. Tadi fundamental analysis macam saya katakan, 3 perkara utama yang kita nak lihat. Yang pertama sekali berita ekonomi, yang kedua data ekonomi, dan juga yang ketiga sentimen ekonomi. Yang mana ketiga-tiga komponen ni kita nak targetkan yang pertama sekali kepada market US ataupun US market lah. Kita nak melihat tentang data ekonomi US, berita ekonomi di US dan juga sentimen ekonomi di US. Kemudian baru kita pergi ke peringkat global yang mana kita nak perhatikan berita ekonomi global, yang mana berita ekonomi global ni lebih kepada kita mencari sentimen untuk mengukuhkan aset-aset safe haven. Jadi dekat sini, kalau you lihat saya punya kalender ekonomi, memang saya terus highlightkan berita-berita ekonomi untuk US market punya, yang mana kalau lihat pada currency, semuanya currency yang berlabelkan US dollar, yang mana currency yang berlabelkan US dollar ni merujuk kepada pasaran Amerika lah. Kalau kita lihat bermula dengan hari Isnin kita tak ada apa high impact punya news, yang mana pembuka minggu ini hari Isnin kita tak ada apa untuk updated news. Kemudian pada esok hari Selasa 31 Oktober, yang pertama sekali pada pukul 8.30 minit kita ada Unemployment Cost Index.
Okey. Yang mana dekat sini ini merupakan high impact news yang pertama bagi minggu ini pada pukul 8.30 malam esok. Kemudian di sebelah pukul 10 kita ada consumer confidence. Itu adalah untuk hari Selasa. Okey, kita terus ke arah kepada hari Rabu 1 November. Merupakan bulan barulah. Okey, yang pertama sekali kita ada ADP Non-Farm Employment Change yang mana ini merupakan data pekerjaan. Okey, data pekerjaan pada pukul 8 suku. Kemudian pukul 10 kita ada dua news high impact. Yang pertama sekali manufacturing PMI dan juga job opening. Okey. Satu ni adalah news tentang data pekerjaan dan yang satu lagi adalah news tentang data pembuatan. Okey, itu pada pukul 10 hari Rabu. Kemudian kita beralih kepada hari Khamis. Okey, di awal pagi hari Khamis, lebih kurang pukul 2 pagi pada 2 November, kita ada sekali lagi FFR, okey, Federal Fund Rate. Yang mana Federal Fund Rate ni kalau dekat Malaysia, okey, kita lebih kenali dia sebagai OPR. Okey, sebutan terbaru untuk kadar faedah. Okey, yang mana dekat sini kalau lihat kadar faedah yang terakhir sekali adalah pada paras 5.5% yang mana dikekalkan pada sesi yang lepas. Okey, apa kesan dia bila dikekalkan pada sesi yang lepas? Kita lihat pergerakan harga emas melemah. Okey, melemah hampir 5 ke 6% lah disebabkan pengekalan kadar faedah pada satu nilai yang tinggi. Okey, kali ni banyak penganalisis pasaran meramalkan akan dinaikkan kepada 25 lagi mata asas iaitu sebanyak 5.75%. Itu kemungkinan untuk Federal Fund Rate pada minggu inilah. Kalau dinaikkan, okey, ini merupakan satu good news bagi mata wang US dollar yang mana okey, ini merupakan bad news pula pada harga emas lah. Harga emas akan melemah disebabkan pengukuhan US dollar apabila ada kenaikan Federal Fund Rate. Kemudian kita berpindah kepada FOMC statement. Okey, FOMC statement dan juga FOMC press conference. Sejurus selepas Federal Fund Rate ni lah, yang mana FOMC statement dan juga FOMC press conference ni merupakan satu news yang berbentuk speech dan juga statement yang dikeluarkan oleh Federal Reserve, yang mana ini merupakan FOMC ni merupakan meeting lah, okey, meeting pegawai tertinggi di Federal Reserve yang membicarakan hala tuju ekonomi Amerika. Kemudian kita ada unemployment claim yang dijangka akan kekal pada paras yang sama iaitu 210,000. Itu pada pukul 8.30 malam. Kemudian kita berpindah pula pada hari Jumaat 3 November. Okey, yang mana hari Jumaat ini merupakan minggu ataupun hari bagi NFP. Sebab apa? Sebab minggu ini merupakan minggu pertama bagi bulan November. Jadi pada pukul 8.30 hari Jumaat, kita ada satu news iaitu news average hourly earning. Okey, apa itu news average hourly earning? Okey, average hourly earning merupakan satu news yang menunjukkan tentang pendapatan. Okey, news yang menunjukkan tentang pendapatan, kenaikan ataupun penurunan dari segi pendapatan ataupun kadar upah lah. Okey, kemudian pada bukan orang kata apa, satu news yang besar pun, tapi yang pada seterusnya pada pukul 10 malam kita ada ISM Service PMI lah selepas keluarnya NFP. Yang pada NFP ni kita ada 3 komponen utama, iaitu pertama sekali iaitu kadar pendapatan ataupun kadar upah tadi. Yang kedua adalah peluang pekerjaan baru, yang kalau boleh baca dekat situ non-farm employment change, dan juga yang seterusnya yang terakhir merupakan data pengangguran iaitu unemployment rate ataupun ada setengah panggil dia sebagai jobless rate lah, kadar pengangguran. Okey, kalau kita lihat dari segi fokus,
untuk NFP ni, kadar upah dilihat dijangka akan bertambah manakala pekerjaan baru akan berkurang daripada 336 jatuh kepada 182,000. Manakala untuk kadar pengangguran pula akan kekal sama pada paras 3.8%. Okey. News NFP ni merupakan satu news yang penting kerana NFP ni akan memberi unjuran ataupun gambaran kepada pasaran pekerjaan di US. Yang mana pasaran pekerjaan ini merupakan antara salah satu komponen utama dalam nak mengukur perkembangan ekonomi. Kalau kita katakan pasaran pekerjaan kukuh, maksudnya ini merupakan pertanda baik bahawa ekonomi negara kita juga sedang kukuh dan berkembang secara positif lah. Kalau katakan pasaran pekerjaan ni mula menunjukkan penurunan, ini merupakan tanda-tanda awal kepada orang kata apa, kelembapan ekonomi. Sebab apa? Sebab pasaran pekerjaan ni yang pertama sekali, okey, sektor yang dia akan efek adalah sektor pendapatan rakyat. Okey. Selepas sektor pendapatan rakyat, sektor seterusnya yang akan terjejas. Kalau katakan news untuk pasaran buruh ni jatuh ataupun nilai dia negatif, dia akan memberi impak kepada perbelanjaan. Okey, news dari segi sales, sama ada new home sales, okey, pending home sales ataupun retail sales lah. Okey, news dari segi perbelanjaan rakyat juga akan menunjukkan okey nilai penurunan disebabkan okey rakyat tidak bekerja. Okey, tamat untuk orang kata apa, NFP, cerita tentang NFP. Kita kembali balik kepada Federal Fund Rate punya cerita. Okey, tadi macam yang saya ceritakan, Federal Fund Rate ni kalau dilihat dari segi penganalisis pasaran ataupun ekonomi dunia, ramai yang berpendapat bahawa kadar faedah pada bulan hadapan iaitu November, okey, akan dinaikkan kepada 25 mata asas. Saya juga dah bagi tahu tadi tentang impak dia kepada pasaran lah, yang mana US dollar akan mengukuh. Bagaimana kalau katakan pula tidak dinaikkan seperti apa yang disebutkan oleh penganalisis ekonomi? Kalau dijangka okey kadar faedah ni dikekalkan pada paras yang sama. Kalaulah katakan kadar faedah ni dikekalkan pada paras sama, okey, impak dia kemungkinan juga akan membuatkan USD untuk kukuh. Cuma okey, pengukuhan USD tersebut tidaklah orang kata apa, dia punya impak dia tidaklah sekuat jikalau katakan Federal Reserve ni menaikkan kadar faedah. Sebab apa tetap kukuh kalau Federal Reserve ni still lagi dia mengekalkan kadar faedah dia. Yang pertama sekali adalah disebabkan apabila Federal Reserve bertindak mengekalkan kadar faedah dia, bermaksud dekat sini Federal Reserve cuba untuk melawan inflasi. Okey, ada lagi tindakan-tindakan melawan inflasi, cuma okey, tidak dinaikkan disebabkan faktor-faktor tekanan daripada ekonomi lah. So faktor-faktor ni okey membuatkan Federal Reserve
tidak mengambil langkah untuk menaikkan kadar faedah. Walaupun tidak mengambil langkah untuk menaikkan kadar faedah, tapi tetap lagi kesan, okey, kesan kepada kadar faedah sekarang yang berada pada paras yang tinggi, iaitu 5.5%, menyebabkan, okey, inflasi untuk turun. Okey, walaupun penurunan inflasi itu kita lihat pada trend yang agak perlahan lah, dan juga 2 bulan kebelakangan ni sebenarnya inflasi mula menunjukkan trend kenaikan walaupun sedikit. Tak banyak trend kenaikan inflasi, tetapi orang kata apa, daripada paras 3.0 sekarang ni berada di paras 3.7 lah. Jadi yang ni adalah satu paras yang amat merisaukan Federal Reserve sebenarnya. Jadi Federal Reserve sedang mencari langkah, okey, untuk menyelamatkan ekonomi US daripada, orang kata apa, terus terjerumus kepada masalah yang lebih besar, iaitu hyperinflasi. Itu yang cuba dibuatlah oleh Federal Reserve. Okey, ada apa-apa soalan tak untuk fundamental analysis? Itu adalah setakat ni lah untuk fundamental analysis. Kalau kita tengok secara orang apa, overview kalender ekonomi tu banyak, okey, berita-berita ekonomi yang high impact. Jadi minggu ni, okey, kita punya expectation kepada pergerakan harga emas akan sedikit volatile lah, sebab banyak orang kata apa, news-news yang high impact akan keluar. Okey, ada apa-apa soalan tak? Okey, ada yang minta saya proceed untuk ke technical analysis. Yang lain macam mana? Boleh kita terus proceed ke technical analysis ke? Boleh. Okay, boleh. Kita terus proceed ke technical analysis. Okey. Ya, Okey, boleh nampak chart yang saya share. Okey, untuk technical analysis macam biasa kita akan menggunakan platform TradingView. Okey, yang mana TradingView ni adalah satu platform one stop center lah. Okey, untuk kita cari apa-apa chart saja dalam financial instrument ni. Okey, contohnya kita nak cari chart harga emas, boleh pergi dekat TradingView lah. Yang mana chart dekat TradingView ni, okey, dia adalah updated setiap masa, dan juga dia ada tools-tools yang berguna lah untuk orang buat analisis, sebarang analisis untuk pasaran harga. Okey. Sebelum saya mulakan untuk minggu ni punya analisis, kita throwback untuk last sesi kita untuk minggu lepas punya analisis. Kalau kita lihat analisis kita pada minggu lepas adalah pergerakan harga emas kini sedang, orang kata apa, membuat kenaikan bagi wave 1, dan
ada potensi pada minggu lepas, okey, kita katakan harga emas ni berjaya melengkapkan wave 1 dan sekarang ni sedang membuat penurunan wave 2. Tetapi kalau kita lihat selepas itu harga membuat kenaikan balik, yang mana kenaikan tersebut memecahkan high yang sebelum ni. Okey, dia buat the new high lah. Maksudnya bila harga ni buat the new high, harga tersebut masih lagi dalam trend pergerakan untuk wave 1. Jadi kita lihat wave 1 ada kemungkinan besar masih lagi orang kata apa ada kenaikan dia, yang mana kita panggil ini adalah sebagai extension bagi wave 1 lah. Okey, wave 1 sekarang ni sedang membuat kenaikan bagi dia punya subwave yang kelima. Maksudnya subwave yang terakhir. Okey, once dia siapkan subwave terakhir, bermaksud wave 1 ni akan siap lah. Okey, wave 1 siap dijangka sekarang ni di paras atas paras 2000. Sama ada okey 2010 ke atas lah untuk pendapat wave 1. Kalau lihat paling tinggi dia capai adalah pada paras 2009. Okey, kemungkinan akan ada kenaikan lagi bagi wave 1. Okey, cuba kenaikan dia adalah kenaikan yang kecil lah. Okey, selepas dia berjaya siapkan ataupun tamatkan pergerakan wave 1, seterusnya ke manakah pergerakan harga emas ni? Okey, harga emas akan membuat penurunan sebentar untuk melengkapkan wave 2. Yang mana wave 2 dekat sini kalau kita lihat dia punya level retracement dia adalah lebih kurang pada level 0.5 ke bawah, iaitu 0.5 sehingga 0.618. Okey, itu adalah orang kata apa, level-level yang Fibonacci yang kita dapat untuk penurunan bagi wave 2. Okey, apakah pattern penurunan wave 2 ni? Sama juga, penurunan wave 2 ni, okey, mana-mana wave yang merupakan wave correction, pattern dia adalah akan berbentuk ABC, sama ada zigzag ataupun flat pattern lah. Dan juga ada kalanya dia akan berbentuk yang kita panggil sebagai bentuk dia tu, okey, bentuk triangle. Cuba dekat wave 2 ni selalunya dia jadi flat dan juga zigzag lah. Jarang untuk dia jadi pattern triangle. Okey, jadi seterusnya apa dia akan buat apabila dia berjaya melengkapkan pattern bagi wave 2 ni? Seterusnya harga akan membuat kenaikan bagi wave 3 lah, yang mana ini merupakan 3 in 3. Okey, 3 dalam 3. Okey, untuk 3 dalam 3 ni target kita adalah untuk melihat harga ni membuat satu kenaikan yang besar lah. Okey, dia kenaikan yang sangat volatile. Sebab apa? Sebab karakteristik wave 3 tu adalah satu wave yang mana kenaikan dia kenaikan yang volatile. So, untuk kenaikan 3 in 3 ni memang kita target dia mampu memecahkan paras harga at least 2100. Jadi dekat sini kalau katakan kita beli sekarang, okey, direct terus entry untuk GAE sekarang ni, kita macam mana dengan risk reward ratio kita? Okey, kalau direct kita beli sekarang, okey, disebabkan sekarang ni kita berada di kawasan untuk melengkapkan wave 1, okey, ada potensi kita akan float apabila wave 1 tersebut tamat lah. Okey, bila wave 1 tamat, harga akan turun membuat penurunan wave 2. Jadi kita ada potensi untuk floating di kawasan tersebut. So, kalau kita beli direct sekarang, ini adalah kawasan yang medium risk. Okey. Dan kalau katakan kita monitor sekejap harga dan tunggu untuk harga turun ke bawah, okey, kita beli di kawasan penghujung wave 2, itu merupakan kawasan-kawasan yang low risk. Sebab apa? Sebab sekiranya wave 2 tamat terus membuat kenaikan wave 3, okey, potensi untuk kita draw down ataupun floating sangatlah rendah. So, kita ada dua keadaan lah buat harga emas sekarang ni. Yang pertama sekali, kalau kita direct beli merupakan medium risk sebab
kalau katakan harga turun untuk wave 2, kita akan kita katakan kita akan draw down dahulu. Kita akan floating dahulu untuk penurunan wave 2. Tetapi kalau kita tackle di penghujung ataupun pergerakan penurunan wave 2, itu merupakan satu pergerakan yang low risk lah. Sebab kenaikan selepas itu merupakan kenaikan wave 3 yang sangat volatile. Okey, itu adalah pergerakan harga sekarang ni. Kalau lihat kita punya long term target untuk wave 3 ni dari segi ukuran Fibonacci adalah pada paras 2500. Okey, level tersebut dengan harga sekarang ni kenaikan adalah lebih kurang sebanyak 28%. Jadi dekat situ memang orang kata potensi yang amat tinggi untuk kita profit dalam produk GAE lah. Sebab sekarang ni kita dalam trend bagi wave 3 iaitu kenaikan. Okey, trend untuk kenaikan. Okey, faham tak? Ada apa-apa soalan tak? Untuk teknikal, kita masih lagi orang kata apa, sama macam minggu lepas punya pergerakan, iaitu kita menantikan wave 1 ni untuk siap. Okey, once dia siap wave 1, okey, seterusnya penurunan wave 2 dan kemudian kenaikan bagi wave yang ketiga. Mr. Knight, again kalau wave 1 ni dia habis dekat contohlah 2006 lah balik kan. Dia paling tinggi hari tu dia charge dia touch 2006. Kot lah dia sampai situ. So kalau wave 3 dia boleh double ke macam mana? Okey, untuk wave 3 dia punya kiraan dia adalah extension sebanyak 1.61 6 lah. Maksudnya dia bukan double, dia hampir Okay. double Hampir. pergerakan tersebut. Okay. Okey, Okay, faham. 161% extension. Okey, Okay. kalau katakan wave 1 ni panjang dia lebih kurang sekarang ni adalah mencapai 10%. So wave 3 kemungkinan lebih kurang 17 ke 15. 18%. Okay. Okey, sebab dia 161% punya extension. Tapi dia akan kira kenaikan 17% tu daripada tamat wave 2 kan? Ya, betul, daripada Okay. tamat wave 2. So sekarang ni Okay. kita tak dapat detect lagi wave 2 dia akan tamat kat mana sebab dia belum lagi permulaan untuk wave 2. Okay, So faham. once kita nampak penamat wave 2 tu dekat mana, so kita boleh start ukur lah untuk wave 3 punya kenaikan dekat mana. Tapi untuk wave 3 yang besar, iaitu wave 3 yang orang kata apa, higher structure, kita tahulah kemungkinan dia akan tamat pada paras 2500 sebab itu adalah dia punya Fibonacci level dia. Okay. Faham. Okay, faham Yang lain macam mana? Ada soalan lagi? Okey, jadi sekarang ni memang adalah satu zon yang baik untuk membeli. Kita berada dalam buy zone yang sangat besar lah. Okey, cuma dia punya zon-zon pembelian tersebut sama ada medium ataupun low risk lah. Okey, dia terpecah kepada dua, medium dan juga low risk. Lepas tu bila dia pergi ke 2 kan, dia takkan boleh kurang daripada 18. Itu berapa? 1810. Ya, betul. Dia takkan boleh kan? Okay. Dia Okay. boleh. Kita dah ada ni tak ruang untuk membeli untuk level 2 ni? Okey, untuk level 2 disebabkan sekarang ni daripada pergerakan kita tak lihat lagi sebarang penurunan untuk starting wave 2. So sekarang ni semuanya sekarang tengah muat kenaikan bagi wave 1. So kita tak tahu wave 1 ni dia akan tamat pada harga berapa. That's why saya katakan high risk sebab kalau katakan wave 1 ada kenaikan sikit lagi kemudian tamat, kalau katakan kita beli JE sekarang, kita akan float dulu untuk penurunan wave 2 lah. Tapi float untuk penurunan wave 2 tu dia tak lama macam kita tunggu wave 2 yang sebelum ni. Okey, wave 2 sebelum ni kalau kita lihat jangka masa dia lebih kurang dekat sini
selama 155 hari. So kita tak akan float lah selama 155 hari tu. Sebab saiz wave 2 kali ni adalah saiz yang kecil. Kalau lihat yang wave 2 yang sebelum ni 155 hari lah. Kalau katakan kita entry betul-betul dekat penghujung wave 1. Okey, 155 hari pun belum lagi kita dapat break even sebab harga tak balik lagi pada level awal penurunan wave 2 tu. So dia adalah pada dua, orang kata apa, structure yang berbeza. Satu adalah structure yang sangat besar, tapi satu lagi structure yang kecil lah. Macam tu. Faham? Thank you. Faham ya? Okey, mantap. Okey, yang lain macam mana? Ada soalan tak untuk technical analysis kita? Okey, sekarang ni maksudnya memang sangat advisable untuk you beli JAE lah. Cuma, okey, terpulang pada you macam mana you punya strategi untuk pembelian JAE. Okey, saya always suggestkan buat secara staging dan juga ikut capital control lah. Kalau katakan medium risk tu, okey, cadangan saya separuh daripada total JAE yang you cadangkan untuk beli. Kalau low risk tu, okey, barulah you buka strategi untuk susun selebihnya bagi you punya capital untuk GAE. Okey, ada soalan untuk technical analysis? Faham tak? Okey, ada soalan lagi? Tak ada? Okey. Sekiranya tak ada soalan, saya rasa sampai sini saja kita punya market outlook pada malam ni. Okey. Saya minta maaf sebab saya punya tone hari ni agak slow disebabkan saya tak berapa sihat. Okey, so saya tak boleh nak, orang kata apa, cakap kuat sikit lah sebab hidung saya tersumbat dah 2-3 minggu lah. Okay, so saya rasa itu saja untuk sesi kita pada malam ni. Okay, kita jumpa lagi untuk the next sharing kita untuk fundamental dan technical, insyaAllah pada hari Khamis nanti bersama Angel Group pula. Okay, kita ada sekali lagi untuk market outlook. Okay, kemudian seterusnya pada minggu hadapan lah, hari dan waktu yang sama. Okey, itu saja untuk market outlook pada hari ini. Okey, kita jumpa lagi untuk the next session. Assalamualaikum dan selamat malam.